Assalamualaikum warahmatullahi. Alhamdulillahi rabbil alamin, wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Alhamdulillah, kita sambung hadis ke-34 muka surat 169. Hadis 34 muka surat 169. An ibni ad-Dailami qala ataitu Ubay bin Ka'ab faqultu lahu وقع في نفسي شيء من القدر فحدثني بشيء لعل الله أن يذهبه من قلبي. قال لو أن الله عذب أهل السماوات وأهل الأرض عذبهم وهو غير ظالم لهم ولو رحمهم كانت رحمته خيرا لهم من أعمالهم ولو أنفقت مثل أحد ذهبا في سبيل الله ما قبله الله منك حتى تؤمن بالقدر وتعلم أنما أصابك لم يكن ليخطئك وأنما أخطأك لم يكن ليصيبك ولو مت على غير هذا لدخلت النار. قال ثم أتيت عبد الله ابن مسعود فقال مثل ذلك. قال ثم أتيت حذيفة ابن اليمان فقال مثل ذلك. قال ثم أتيت زيد بن ثابت فحدثني عن النبي صلى الله عليه وسلم مثل ذلك. Hadis yang diriwayatkan oleh Abu Dawud, Ibnu Majah dan yang lain-lainnya. Kita tengok terjemahan hadis ni. Dia kata apa? Dia kata daripada Ibnu ad-Dailami aku datang bertemu dengan Ubay bin Ka'ab. Ubay bin Ka'ab sahabat, Ubay bin Ka'ab radhiyallahu anhu. Kita tahu Ubay bin Ka'ab di antara sahabat besar Nabi sallallahu alaihi wasallam yang banyak kita mendengar kisah-kisahnya. Ubay bin Ka'ab terkenal sebagai ahlul Quran, di antara sahabat yang mahir, yang menghafal Al-Quran. Kata Ad-Dailami, waqa'a fi nafsi syai'un minal qadar, telah terlintas, tercetus, terdetik, terfikir di dalam hati aku. Waqa'a, telah berlaku sesuatu di dalam hati aku ni, minal qadar, berhubung dengan takdir. Artinya ada sesuatu bisikan, hasutan, gangguan daripada syaitan yang mula menimbulkan keraguan atau kekeliruan berkaitan dengan takdir.
Tuan-tuan, apabila kita belajar tentang takdir, al-qada wal qadar, antara benda yang kita akan dapati di sana akan wujud manusia bersalah sangka atau bersangka buruk dengan Allah. Ini soal takdir ni. Kadang-kadang dia melihat ada orang yang diuji dengan kesakitan yang berat, kehilangan orang yang tersayang, kerugian harta benda, seakan-akan Allah menzalimi mereka ini. Sebab itu antara soalan yang dilontarkan oleh orang-orang etis yang tidak mempercayai Tuhan, yang tidak ada agama, yang juga kadang-kadang boleh menimbulkan kekeliruan di kalangan kita, kalaulah Tuhan itu adil, kalaulah Tuhan itu wujud, kalaulah Tuhan itu ada, kalaulah Tuhan itu berkuasa, di mana dia ketika manusia ditimpa musibah? Ini soalan-soalan yang ditimbulkan ketika ada berlaku peperangan, musibah, bencana alam, anak-anak kematian ibu bapa, ada yang menjadi yatim piatu, terkorban dan terbunuh kerana kejahatan orang lain, kita yang menanggung akibat dan deritanya. Di mana keadilan Tuhan? Benda-benda macam ni ditimbulkan. Orang yang kehilangan suami, ibu, ayah, kehilangan anak, dia menggambarkan seolah-olah tindakan Tuhan itu bersifat kejam, zalim. Kan kita tengok orang tu sakit, Tuhan bagi dekat dia. Tiba-tiba dia kehilangan suami, tempat dia bergantung. Anak dia diuji dengan sakit yang berat, sedangkan anak itu tidak mengetahui apa-apa. Ujian yang kena pada dia ujian yang begitu dahsyat. Kan? Orang yang baik kadang-kadang diuji dengan begitu berat. Orang yang melakukan kejahatan hidup senang lenang tanpa sebarang masalah. Banyak lagi, dia berusaha, dia berikhtiar, tetapi dia tak dapat apa yang dia nak. Ada orang yang tak berusaha tapi dapat dengan mudah dan senang. Dan banyak benda dalam hidup kita kalau kita lihat seakan-akan, seolah-olah tak adil. Kita yang sepatutnya dapat benda tu, tapi oleh kerana kita tak buat apa yang kita rasa salah, kita tak dapat. Orang lain mungkin tak patut dapat, tapi dia lobby dan sebagainya, dia dapat. Banyak benda dalam hidup kita ni kita rasa terdetik mungkin kita mempersoalkan tindak tanduk Tuhan. Kita mempersoalkan ketentuan takdir yang Allah buat, atau kita meragui takdir, kan? Maka dia kata ada satu keraguan, satu kesamaran, satu maduk bisikkan. Yang ni tuan-tuan dia berlaku dalam hati-hati kita. Kadang-kadang dia mari terlintas, dia mari terdetik, dia mari tertanya-tanya, kan? Maka dia kata apa? Fahadithni, tolonglah sebut kepada aku satu perkara, bisyai la'alla Allah, mudah-mudahan bila kau terang kepada aku, kau cerita kepada aku tentang takdir, engkau jelaskan kepada aku tentang konsep takdir, tentang makna takdir, Allah menghilangkan yuzhibahu, Allah mencabut dan menghilangkan min qalbi, daripada hati aku perkara yang meragukan ini. Dia jadi serabut, dia jadi keliru, dia jadi was-was, dia jadi syok, dia jadi penin. Jadi dia mai tanya dekat Ubay bin Ka'ab, tolong Ubay, bagi tahu dekat aku hadis-hadis Rasulullah, tolong cerita pada aku pemahaman yang benar. Tolong cerita kepada aku bagaimana kita nak memahami takdir, ketentuan dan ketetapan Allah, kehendak Allah ni, supaya apa-apa yang duk main dalam fikiran aku ni hilang dan aku menjadi orang yang bertambah yakin dan tenang. Ini dia mari
Kan? Kadang-kadang tuan-tuan pun mungkin terlintas dan terdetik dan tengok benda ni rasa macam tak patut jadi. Rasa macam benda ni tak kena kan. Sian awak dia buat macam tu. Sian awak jadi lagu ni. Benda-benda ni kadang-kadang syaitan dia guna ruang dan peluang ni. Sedangkan kalau kita belajar tentang takdir, kita akan melihat keadilan dan kehendak Allah itu sentiasa baik, kan? Tapi kita kena belajar kan? Baik, kita sambung. Kata Ubay, dia nak jawab, dia nak explain, nak jelaskan supaya benda ni tenang, selesai. Kata Ubay, "Lau anna Allah 'adzaba ahla as-samawat wa ahla ard 'adzabahum wa huwa ghairu zalim." Nombor satu. Pertama, kalaulah Allah menyiksa dan mengazab penduduk langit dan penduduk bumi, kalau Allah hukum, Allah azab, Allah ambil tindakan, Allah seksa makhluk dia, wa huwa ghairu zalim, ketahuilah Allah tidak menzalimi orang tersebut. Wa huwa ghairu zalim, dalam keadaan dia tak zalim. Artinya apa? Memang orang tersebut patut, layak dihukum. Tuhan tak pernah silap, Tuhan tak pernah salah, Tuhan tak pernah zalim. Tapi dalam kehidupan kita sebagai manusia, benda tu boleh jadi. Kalau kita lah, mungkin kita boleh menghukum orang yang tak bersalah. Seperti yang Nabi sebut tentang diri dia. Nabi kata, dibawa kepada aku suatu kes di antara kamu, salah seorang daripada kamu itu pandai bercakap, petah berkata-kata, hebat berhujah. Aku terpengaruh, maksudnya aku mengikut apa yang dia cakap di atas kehebatan dia berhujah dan sebagainya, maka aku memberikan keputusan menyebelahi dia. Tu Nabi sebut, mai dua orang berhujah, bawa kes, Nabi dengar yang seorang tu pandai bercakap, pandai berhujah, kan? Pandai pusing. Nabi kata, aku pun dengar, aku percaya dekat dia, aku ambil, aku bagi dia menang. Nabi kata, aku silap, aku nak habaq apa? Nabi bagi tahu, nak bagi taunya supaya orang yang kalau dia tahu dia salah dan dia tahu keputusan aku tu salah, menyebelahi dia yang salah tu. Nabi masuk belah dia sebab dia pandai bercakap, bukan pasal dia betul. Nabi pun tak tahu pasal dia manusia. Nabi kata, ketahuilah, jangan duk seronok, yang aku bagi tu bukan kemenangan tetapi adalah sepotong api neraka. Menunjukkan apa? Kemungkinan untuk kita silap, possibility untuk kita salah memang ada. Tapi kalau Tuhan dia azab kawan tu, kalau dia hukum kawan tu, dia seksa, azaba, dia mengazab, memang orang tu patut, layak pada kadar yang sepatutnya. Tapi kita tuan-tuan tak macam tu. Satu, kemungkinan kita silap. Yang kedua, kemungkinan tindakan kita tu melebihi pada kadar yang sepatutnya, kan? Satu orang cikgu, mungkin budak tu buat silap taklah besar mana, dia balun budak tu, macam silap besar, kan? Macam kita dengan anak-anak kita silap sikit, mungkin kita pun serabut ada masalah lain, kita pergi lepaskan geram pada anak kita, tibai macam apa kesalahannya. Yang hang bubuh sampai tahun ni kesalahan apa? Dia buat apa? Tak tutup lampu bilik air, patah habis kaki budak tu, dia bubuh tangan budak tu. Artinya lebih. Tapi kalau Tuhan azab, padan, sesuai dan patut pada kadar yang orang tu buat. Ini yang sebab itu dalam soal rezeki pun sama. Soal rezeki Allah Ta'ala bagi sesuai dengan kadar. Dia tak boleh kata patut dengan usaha aku ni lebih ni. Bukan takat ni silap Tuhan ni. Dia kena cek balik ni. Dia kena kira lain ni.
teruk aku kerja ni, takkan boleh takat ni, takkan boleh banyak ni ya. Yang kawan tu duduk saja boleh banyak. Kena tengok balik ni, kena semak balik. Tuhan tak. Tapi kadang-kadang benda tu kalau kita duduk seorang-seorang, dia mai setan tu, dia cucuk jarum kiri kanan tu, kita boleh terpengaruh. Itu yang berlaku kepada Ad-Dailami ni, kan? Okey, baik, itu yang pertama. Kemudian dia kata apa? Walau rahimahum kanat rahmatuhu khairan lahum min a'malihim. Kata Ubay bin Ka'ab, kalau Tuhan rahmat kita ni, Tuhan sayang kat kita ni, Tuhan bagi kebaikan kepada kita ni, bukanlah kerana amalan kita, tapi kerana rahmat dia yang besar. Pasal tu kalau tuan-tuan rasa semayang tuan-tuan ni banyak, Tuhan kena bagi baik banyak, sebenarnya tak padan. Kita rasa amalan kita banyak, jadi Tuhan patut bagi lebih banyak kat kita lah, pasal kita ni bagus. Kata Ubay bin Ka'ab, yang Tuhan bagi kebaikan, Tuhan bagi rezeki, bukan kerana amalan kamu yang bagus tu, tapi kerana rahmat dia yang besar, rahmat dia yang luas. Pasal tu kalau nak ukur kadar amalan kita, nak bagi rezeki ikut amalan kita, nak bagi kebaikan mengikut kadar ibadat yang kita buat, sebelah mata pun tak ada. Seperti dalam hadis tu kan, satu orang yang beribadah 500 tahun, dia nak masuk syurga dengan ibadat dia, dengan pahala dia, ditimbang 500 tahun ibadat dia dengan sebelah mata dia, tak dapat nak ditandingi. Sebelah mata dengan 500 tahun ibadat pun tak padan. Dalam hadis sebut, itu belum 12 mata, belum kaki, belum tangan. Sebab tu Tuhan rahmat kita, dia bagi di atas dosa kita pun kadang-kadang tuan-tuan cakap kita ni, tapi Tuhan bagi dengan begitu banyak rahmat dia, kan? Itu disebut oleh Ubay bin Ka'ab. Kemudian dia sambung, dia kata, walau anfaqta mithla Uhudin zahaban, kalaulah engkau mensedekahkan sebesar bukit Uhud emas. Emas besar bukit Uhud. Uhud ni bukit paling besar di Madinah. Jabal Uhud ni bukit paling besar di Madinah. Dan kalau kita tengok, Nabi memang kerap sebut bukit Uhud ni, kan? Nabi kata apa? Man syahidal janazah hatta tusalli alaiha falahu qirat, wa man syahidal janazah hatta tudfana lah falahu qiratan. Sahabat tanya, wa mal qiratan ya Rasulullah? Nabi kata, siapa yang pergi mengunjungi orang mati dan dia salatkan kepada si mati tersebut, bagi dia satu qirat. Kalau dia tunggu sampai pengebumian jenazah, dia dapat 2 qirat. Sahabat tak tahu qirat tu apa dia, besar mana. Sahabat tanya, wa mal qiratan ya Rasulullah? Besar mana qirat tu? Apa dia qirat tu? Nabi kata, sebesar bukit Uhud. Satu qirat tu pahalanya besar bukit Uhud. Kalau 2 maknanya 2 bukit Uhud. Nabi menggunakan Uhud tu sebagai perlambangan, contoh nak bagi tahu besar tu. Nabi biasa naik atas bukit Uhud. Nabi kata, kami mencintai engkau wahai Uhud. Kemudian Nabi berdiri, Uhud tu bergerak, bukit Uhud tu bergerak. Nabi kata, diam. Sesungguhnya di atas engkau seorang Rasul dan 2 orang yang akan mati syahid. 2 orang yang akan mati syahid, iaitu merujuk kepada Umar dan Uthman. Menunjukkan Uhud ni dekatlah dengan hati Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lepas itu Nabi kata, walau anfaqta mithla Uhudin zahaban, kalaulah engkau membelanjakan emas sebesar bukit Uhud, Allah tidak akan menerima daripada sedekah itu sehinggalah engkau beriman dengan takdir. Ketahuilah, sesuatu yang menimpa engkau tidak tersilap, melainkan ia patut kena pada engkau. Tuan-tuan jangan ada satu perasaan, betul ke kena kat aku ni? Ke nak kena kat orang lain tapi kena kat aku? Kebetulan aku dah situ, kan? Patutnya tak kena, tapi dah kebetulan aku lalu, dia kena sekali dengan aku. Tak.
Pasal itu dia kata lam yakul liyukhti'aka. Kan dia kata sesuatu yang ditetapkan tidak akan kena kepadamu melainkan telah ditetapkan. Maksudnya apa yang berlaku kepada kita memang telah ditentukan. Sebab itu perkara yang berlaku dalam hidup kita ni, dia tidak berlaku secara kebetulan dan dia tidak berlaku secara tiba-tiba. No. Sebab itu dalam hadis yang lain yang diriwayatkan oleh Al-Imam At-Tirmidzi daripada Ibnu Abbas. Ibnu Abbas cerita dalam riwayat Tirmidzi, dia kata satu hari aku berada di belakang dukungan Nabi. Aku duduk di belakang Nabi. Masa tu dia masih lagi, dan dia memang di kalangan kanak-kanak masa Nabi hidup, sirarus sahabah. Dia kata aku duduk di dalam dukungan Nabi. Nabi dukung dia. Kemudian Nabi kata, ya ghulam, wa'lam law anna hadhihi al-ummah law ijtama'at an yadurruka bi syai' lam yadurruka illa qad kataballahu 'alaik. Wahai budak, ketahuilah, kalaulah setiap manusia berpakat untuk an yadurruka bi syai', memberikan sesuatu yang buruk kepada engkau, mereka merancang untuk memberikan mudarat kepada engkau, mengenakan sesuatu yang tak elok kepada engkau, lam yadurruka, tak akan kena benda itu kepada engkau. Nabi bagi tahu tak akan kena, illa qad kataballahu alaika, melainkan benda tu memang Tuhan telah tulis kepada engkau. Macam tu juga benda baik. Law anna hadhihi al-ummah law ijtama'at an yanfa'uka. Tadi yadurruka, yang ni yanfa'uka. Mudarat dengan manfaat. Satu benda mudarat, satu lagi manfaat, kebaikan. Kalau semua orang berpakat nak memberikan manfaat kepada engkau, lam yanfa', tak akan berlaku benda tu, illa qad kataballahu laka, melainkan memang Tuhan tulis untuk engkau. Yang buruk tadi alaika, yang baik tu laka. Maksudnya apa? Kalau benda yang buruk tak akan kena, kalau benda yang baik pun tak akan kena. Nabi guna perkataan kataballah. Kataba Allah, apa? Telah ditulis, telah tulis oleh Allah. Betulnya benda tu memang Tuhan takdirkan. Pasal itu kalau orang nak buat sihir kat kita, takkan kena, melainkan Tuhan izin. Apa pasal Tuhan izin? Panjanglah cerita dia. Sebagai ujian, sebagai satu kebaikan. Kadang-kadang bila dia kena buruk kepada kita, menyucikan dosa kita, ujian kepada keimanan kita dan sebagainya. Banyaklah sebab. Tuan faham tak? Satu benda tak akan berlaku pada kita, benda buruk, benda baik tak akan berlaku kepada kita, melainkan Tuhan izin. Timbul persoalan, kenapa Tuhan izin benda buruk berlaku kepada kita? Orang nak buat jahat kat kita, depa pi ambil sihir ke, depa pakat nak penaya kita ke, depa rancang nak buat sesuatu, nak ni perkena kita lah. Don't worry, la takhaf, jangan takut, tak kena. Perancangan Tuhan lebih daripada perancangan manusia. Kadang-kadang dia buat dalam kehidupan manusia ni, dia merancang untuk memperkenalkan kawan tu. Tengok-tengok di atas tindakan dia tu bukan menjatuhkan kawan tu, lebih menaikkan lagi kawan tu. Banyaklah kalau kita nak bawa contoh kan. Setengah orang dia niat dia buruk. Niat dia nak perkena kawan tu, nak pejatuh kawan tu, nak perburuk kawan tu, nak nilah membuatkan manusia bersangka buruk, benci dan sebagainya dekat kawan tu. Itu rancangan dia. Tapi yang berlaku sebaliknya, orang semakin sayang, orang semakin suka, orang semakin mendapat kebenaran. Banyaklah kalau kita nak buat contoh. Saya kisah macam ni pun saya ingat tuan-tuan boleh faham dan boleh kaitkan dengan banyak isu dalam kehidupan kita. Sebaliknya, nampak? Tapi pasal apa Tuhan izinkan benda yang jahat ni? Itu timbul soalan, kenapa Tuhan izinkan? Hatta iblis dan syaitan sendiri, mereka pun sedar, mereka tak boleh buat apa.
Sebab itu ketika mana iblis diusir keluar daripada syurga, dihukum oleh Allah Ta'ala, dia minta izin. Dia kata, ya Allah, bagi aku izin, bagi aku ruang, masa untuk aku menyesatkan manusia. Dia minta izin ke Allah, dan Allah telah bagi izin. Allah bagi izin. Tuan-tuan kena, kalau kita nak bersoal, untuk apa Tuhan bagi izin? Dah tahu kata dia nak buat jahat, kan? Sebab itu tuan-tuan, bahaya kadang-kadang kenyataan-kenyataan yang kita keluarkan. Kenapalah Tuhan menciptakan engkau? Kita tak boleh bersoal. Kenapalah Tuhan menciptakan engkau menjadi manusia? Alangkah eloknya kalau kau jadi binatang. Macam tu. Tu mempersoalkan kekuasaan Tuhan tu. Artinya Tuhan tersilap. Patut hang jadi binatang, Tuhan silap pi buat orang. Kenapalah hang tak mati kecil-kecil dulu? Kan kalau hang mati kecil-kecil dulu, bagus, tak menyusahkan aku. Ini mempersoalkan ketentuan Tuhan yang menghidupkan dia sampai sekarang ni juga Allah. Sebab itu perkataan-perkataan kita kena semak balik, takut dalam keadaan kita. Banyak orang dia bersoal. Dia kata, kenapalah Tuhan menjodohkan hang dengan aku? Nampak? Masa hang bercinta sakan tak ingat dunia, orang duk larang dah. Jangan duk pergi menikah dengan jantan tu. Oh, dak. Lautan api ku redah, gunung apa semua, dinosaur semua aku lawan. Tak boleh bercinta. Orang dah larang hang yang tergedik-gedik. Dalam kehidupan kita ni kadang-kadang kita, sebab itu kita kadang-kadang bila baca takdir, dia seolah-olah satu paksaan. Satu paksaan. Kita bila kita baca takdir, dia nampak macam kita ni hidup dalam paksaan Tuhan. Artinya kita apa pun buat, Tuhan yang tentukan. Salah. Kita hidup di atas pilihan kita sendiri. Pilihan kita. Itu dan baca dalam surah Asy-Syams, kan, yang selalu kita sebut. Fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Allah Subhanahu wa taala kata, kami yang memberikan ilham fujur yang jahat, takwa yang baik. Dia yang pilih. Kan? Wa hadainahul najdain. Kami tunjukkan kepada mereka dua jalan. Pasal itu dalam Quran Allah kata, imma syakiran wa imma kafura. Ada manusia yang memilih untuk syukur, taat, dan ada manusia yang pilih untuk kufur dan ingkar. Maksudnya Allah sebut tentang pilihan manusia. Nampak? Okey. Kemudian kata dia, aku bertemu dengan Abdullah bin Mas'ud, sahabat Nabi juga. Dia pun sebut macam Ubay bin Ka'ab sebut. Aku jumpa dengan Zaid bin Thabit, Huzaifah ibnul Yaman. Mereka juga menyebut hal yang sama. Maksudnya 4 orang sahabat, Ubay bin Ka'ab, Abdullah bin Mas'ud, Huzaifah ibnul Yaman, Zaid bin Thabit. Keempat-empat mereka menyebut hal yang sama, perkara yang sama. Apa dia? Kalau Tuhan azab seseorang, memang orang itu layak untuk diazab. Kita tak boleh untuk mempertikaikan. Dan kalau kena pada satu orang, memang itulah ketentuan dan ketetapan Allah. Nampak? Baik. Hadirin mukminin, kita tengok apa yang disebut oleh penulis kitab kita. Dia kata, antara yang ditimbulkan oleh syaitan pada muka surat 170, sama ada apa yang saya sebut kat tuan-tuan tadi. Tengok, antara yang ditimbulkan oleh syaitan di dalam hati berkenaan dengan takdir ialah bisikan-bisikan jahat. Nampak? Sebab itu kalau mai benda-benda yang macam tu, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, dan tuan-tuan jangan layan. Dia tuan-tuan, bisikan syaitan ni, tuan-tuan kena faham, dia apa dia? Suatu perkara yang jahat lah. Tuan-tuan jangan duk bayang macam saya kata, kalau kata bisikan syaitan, dia duk dengar suara mengilai.
Hi. Tu bisikan syaitan tu. Tu bisikan. Yang tu bukan bisikan syaitan, yang tu bisikan drama hantu. Cerita hantu. Bisikan syaitan ni dia tak biar mai dalam bentuk nak mengilan, nak apa tu. Bisikan syaitan ni mai satu terlintas kan. Satu benda yang buruk, bersangka buruk dengan Tuhan, mempertikaikan takdir. Yang tu dia panggil bisikan syaitan. Ada tak mai dalam hati tuan-tuan? Kadang-kadang terlintas kan, terdetik, tertanya-tanya. Kita pergi tengok siang kat dia. Buatlah Tuhan buat lagu ni. Nampak? Nampak? Okey. Hadirin mukminin. Orang pi masjid macam-macam jadi. Orang pi kelab malam elok orang balik. Kita tak pernah terlintas. Dak ustaz, astagfirullah buat ustaz ni, astagfirullah, astagfirullah. Kan? Itu bisikan syaitan lah. Nampak? Tuan-tuan yang semayang apa semua ni macam-macam ujian. Tapi bila kita baca hadis baru kita faham. Semakin kuat dan beriman seseorang, semakin besar dan berat ujian dia. Menjawablah kenapa? Kan? Nabi kata asyaddul bala al-anbiya. Tuan-tuan, semakin kuat iman, semakin besar iman, semakin dekat kedudukan dia dengan Allah, semakin besar ujian dia. Pasal itu tuan-tuan ni diuji. Sebab iman tuan-tuan hebat, iman tuan-tuan besar, ujian tuan-tuan pun besar. Itu jawapan yang paling mudah untuk kita faham. Kan? Kenapa yang tuan-tuan ni sakit? Kan? Sebab apa sakit? Pasal iman tuan-tuan kuat. Bukanlah nak kata orang yang sihat, hang sakit, alhamdulillah sihat. Ish. Iman lemah. Tak bolehlah buat konklusi macam tu. Tak boleh buat kesimpulan. Dia banyak sebab lah kan. Tapi saya nak beritahu macam tu. Nampak? Antaranya, ni semua setan. Don't worry. Cuma tuan-tuan jangan layan lah pula. Ni semua setan. Apa dia? Pertama, menyalahkan takdir. Dia timbul main perasaan dalam hati kita ni, menyalahkan takdir. Kan? Kenapa aku bukan orang lain? Kenapa Tuhan buat macam ni? Dia mempersoalkan. Kan? Itu menyalahkan takdir. Yang kedua, menolak takdir. Pun syaitan. Yang tiga, menerima sebahagian, tolak sebahagian. Yang elok, yang untung. Kan? Yang dapat, alhamdulillah, masya-Allah, Allah maha memberi rezeki apa semua. Hak elok semua dia puji. Hak tak elok, ya Allah, di mana engkau? Tak dengar aku doa. Di mana keadilan? Dia sebut. Dia boleh tak ada lah keadilan. Kan? Okey. Dia kata menerima sebahagian dan menolak sebahagian. Lagi satu, menganggap manusia tiada sebarang pilihan dalam kehidupan dan sebagainya. Nampak? Dia percaya kata manusia ni tak ada pilihan. Sebab itu kadang-kadang tuan-tuan, ada orang dia kata, saya minta maaf lah, saya tak bertudung kerana saya belum mendapat hidayah. Ayat kalau kita dengar macam ustazah, saya minta maaf, saya tak mampu lagi nak salat kerana belum mendapat kekuatan daripada Allah. InsyaAllah satu hari nanti bila Allah bagi kekuatan, bagi hidayah dan buka pintu hati saya akan bertudung dan saya akan salat. Kita pun dengar Tuhan ni macam mana tuan-tuan? Doakanlah saya supaya cepat dapat hidayah. Tuan-tuan hadirin mukminin, kita wallahu alam, tapi perkataan macam ni, perkataan yang dia menyandarkan keburukan dia tu kepada Allah Azza wa Jalla. Hidayah apa lagi yang dia nak? Allah Subhanahu wa taala dah sebut awal dalam Quran, wa aqimus salah, dirikan salat. Tu hidayah lah tu. Hang nak hidayah apa lagi? Bila dia tak salat, itu bukan soal hidayah, itu soal apa? Itu soal pilihan dia yang tak mau. Kalau macam tu tuan-tuan, siapa hang tak bagi ni? Hidayah tak sampai.
Hidayah sampai kat hang ya, dia tak sampai kat aku. Kalau semua orang duk salahkan hidayah, tak ada salah kita. Nampak? Nah, sebab itu kita kadang-kadang kena hati-hati. Bukan masalah soal hidayah, soal kita memilih untuk tak buat benda tu. Ini soal pilihan kita. Baik. Kemudian dia kata, Ubay bin Ka'ab menjawab, Allah tidak berlaku zalim dengan mengazab makhluknya sebagai menggambarkan keadilan Allah dalam semua perkara. Azab yang diberikan berdasarkan amalan buruk dan kecuaian yang dilakukan oleh mereka sendiri. Nampak? Sesuai dengan apa yang kita lakukan. Allah tidak akan mengazab lebih daripada apa yang mereka lakukan. Ia berbeza dengan amalan kebaikan yang Allah lipat gandakan ganjaran. Lepas itu tengok dia kata, manusia kalau buat jahat, dia hukum takat yang mana padannya. Tapi kalau manusia buat baik, berganda-ganda dia balas. Kita tak boleh, tuan-tuan tak boleh persoal pula. Pasal apa buat jahat tulis 1, pasal apa buat baik tulis 10? Tak adil lah. Buat jahat tulis 1, buat baik tulis 1. Tak boleh persoal lah Tuhan. Kan? Itu hak dia. Rahmat dia luas dari, pasal itu dia kata rahmat dia luas daripada murka dia. Dan tuan-tuan tak boleh soal pula. Dalam hadis Nabi kata, satu orang bagi minum anjing, pelacur bagi minum anjing, dalam Sahih Bukhari, masuk syurga. Tuhan tak boleh bersoal, tak padan kan? Kalau dia bagi minum beratus ekor anjing ke, tak apalah, sekali tu ya, tu pun boleh masuk syurga. Tak boleh lah bersoal rahmat dia kan? Rahmat dia luas lebih daripada azab dia. Satu orang mati, dia nak masukkan terus dalam syurga, pun hak dia, kita tak boleh bersoal kan? Maka yang tu yang dimaksudkan dengan rahmatnya lebih daripada amalan kita. Okey. Tapi kalau azab memang sesuai dengan apa yang kita lakukan. Dan yang terakhirnya, apa yang disebut, dia kata di sini, keimanan kepada takdir yang paling besar. Tuan-tuan tengok pada muka surat 171 perenggan akhir tu. 171 perenggan akhir. Dia kata bentuk keimanan kepada takdir yang disebutkan di sini ialah sesuatu yang berlaku kepadamu merupakan sesuatu yang telah ditetapkan. Sebab itu bila benda yang berlaku, kita tak boleh sebut kalau. Kita tak boleh sebut kalau kan? Contoh macam kejadian yang berlaku, kemalangan dan sebagainya, kita tak boleh sebut kalau dia tak pi, kalau dia tak naik, kalau dia tak boleh. Yang Nabi kata apa? Qul qaddarallah wa ma syaa fa'al. Apa yang kita sebut, kalau dah berlaku benda yang telah terjadi, telah ditetapkan oleh Allah, qaddarallah wa ma syaa fa'al. Apa yang Allah Taala nak akan berlaku. Nampak? Kita tak boleh sebut benda yang telah berlaku, tapi sebelum tak apa. Kan? Dia kata begitu juga sebaliknya, sesuatu yang tidak mengenaimu adalah sesuatu yang tidak ditetapkan olehmu. Ini seperti mana yang saya telah sebut pada tuan-tuan, hadis yang 237 tu. Tuan-tuan tengok hadis 237 muka surat 172 yang kita dah baca tadi ni. Nampak? 172 hadis Ibnu Abbas yang diriwayatkan oleh Al-Imam Ahmad. Hadis ini juga ada dalam riwayat At-Tirmizi. Tuan-tuan boleh baca di situ. Ketahuilah sesungguhnya suatu umat. Kita baca kemudian kita tangguh kelas kita. Ketahuilah sesungguhnya suatu umat, jika mereka bersepakat untuk memberikan manfaat kepadamu, mereka tidak akan dapat memberikan manfaat kepadamu kecuali dengan sesuatu yang telah ditetapkan oleh Allah kepadamu. Dan jika mereka bersepakat untuk memudaratkanmu, mereka tidak akan dapat memudaratkanmu kecuali yang telah Allah tetapkan kepadamu. Telah diangkat pen dan telah kering suhuf. Artinya semuanya telah tertulis. Don't worry. Sebab itu kalau ada apa-apa tuan-tuan risau, tuan-tuan bimbang, minta kepada Allah. Apa-apa yang orang buat kepada tuan-tuan, minta kepada Allah. Tak perlu risau. Kadang-kadang dia kata,
Kan? Setengah orang dia pergi jumpa tu umur. Dia kata saya orang buat tu umur. Okey, tak apa. Kita cari balik orang yang buat tu, tahu tak? Pasal apa? Kita nak bagi lega ni, kena tahu orang yang buat, kita kena hantar balik kat dia. Kan? Kita kena hantar balik hantu ni pergi kat dia. Tuan-tuan, yang pertama, tak ada syarat kita nak lega atau kita nak selamat dengan kita perlu mengetahui siapa yang buat kita. Tuan-tuan, apa-apa ujian, tuan-tuan yakin dia datang daripada Allah. So balik kepada Allah, settle. Tak payah duk risau. Siapa buat, apa dia buat, apa sebab, apa punca, tak payah. Tuan-tuan sakit, tuan-tuan diuji, Allah ada. Doa. Cukup. Ada masalah, Allah. Kerana bila kita ni, kita mula bersangka, kita mula bersangka buruk, kita mula tuduh menuduh, kita tak tahu. Saya ada sembang dengan satu orang, dia bagi tahu pagi kemarin, dia telefon, dia kata dia rezeki ada, Allah Ta'ala bagi, alhamdulillah, rezeki murah, ada duit, kaya lah sikit. Tapi dia kata dalam beberapa hari ni dia duk mimpi benda-benda yang buruk, benda-benda yang tak elok, macam-macam dia mimpi. Dia tak tenang lah, hidup tak tenang. Hidup tak tenang, mimpi pelik-pelik, kan? Dia kata mungkin orang nampak dia kaya, mungkin orang nampak dia ada duit, mungkin orang nampak dia senang, tapi sebenarnya dia serabut ni. Dia bagi tahu mimpi macam-macam pelik. Saya kata mimpi ni tak payah duk layan, mimpi buruk ni mainan syaitan. Tapi dia kata setiap kali dia mimpi jadi, lepas tu dia naik takut. Bila dia mimpi ya benda tu jadi, dia naik takut. Dia mimpi macam-macam pelik. Kita pun tuan-tuan tengok. Lepas tu dia pun ceritalah, orang berniaga ni banyak musuh dalam perniagaan. Jadi mungkin di kalangan musuh dia ada buat benda yang tak elok. Saya kata macam inilah, Datuk, mintalah kepada Allah doa supaya Allah Ta'ala hilangkan kesusahan. Kalau kita nak buat, kalau kita nak balas balik pun kita tak tahu siapa dia. Mungkin kita boleh syak sangka kawan tu, kawan ni, tapi kita tak tahu yang sebenar. Tak apalah kalau betul dia buat, kalau betul dia buat, kan, kita serah dia kepada Allah Ta'ala. Tapi yang penting kita minta Allah Ta'ala angkat, kan? Takkan Allah Ta'ala tak boleh angkat. Penyakit itu datang daripada dia, hakikatnya, kan? Sebab tu mudah-mudahan tuan-tuan, kebergantungan kita kepada Allah tu jangan putus. Apa saja yang manusia rancang, manusia nak buat, kan? Orang nak buat bagi orang benci kita, hakikatnya semakin ramai orang suka dan sayang. Berapa ramai orang nak buat kerana nak bagi orang suka, nak potret, create, nak bagi orang suka, orang lagi benci dekat dia. Yang nak diangkat jatuh, yang jatuh diangkat. Ini semua takdir Allah, kan? Situ Allah Subhanahu wa Ta'ala kata, Nabi sebut, wasta'in billah wa idza sa'alta fas'alillah. Bila kau nak minta, kau minta kepada Allah, kan? Nabi kata kat Ibnu Abbas, mudah-mudahan tuan-tuan semua bila kita beriman dengan takdir, tak ada sangka buruk kepada Allah, dan kita tahu kalau Allah Ta'ala letakkan sesuatu ujian kepada kita, memang layak dan sesuai ujian itu untuk kita. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Tuhan tidak membebankan seseorang itu lebih daripada kadar yang patut dia tanggung. Kita tengok, sian kat dia, bolehkah dia nak tanggung, bolehkah dia nak hidup lepas ni, bolehkah dia nak survive, bertahan. Kalau Tuhan bagi, memang boleh kan? Memang dia mampu. Tak mungkin Tuhan tersilap. Bagi-bagi, dia tak mampu, silap itu pergi bagi. Tak. Yang tu kita. Mudah-mudahan Allah Ta'ala rahmat kita insya-Allah. Aqulu ma sami'tu astaghfirullahal azim li wa lakum. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.